Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Khabar semua. Sorry buat suspend. Dia seorang suspend kalau tak masuk ni. Dia takut kena jadi ceramah ganti. Okey. Okey Tuan Okey. Saya boleh. Okay, silakan. So kita start dalam 10 lebih, 10 tepat jam 10 pagi. So saya paparkan poster dulu sekejap lah. Sambil-sambil tu kalau tuan-tuan nak buat persediaan boleh lah. Allah. Bukan tetap bisa bertahan, secebis kasih yang telah kau beri, kan ku simpan dalam memori indah. Tapi semuanya telah berakhir. Aku tersungkur menunduk meraung, dan tiada siapa bisa merasakan sakitnya hati ini. Jika kau tak mampu memberiku, kau hadirkan dengan kedukaan. Oh biarlah hidupku dengan caraku. Secebis kasih yang telah kau beri, kan ku simpan dalam memori indah. Tapi semuanya telah berakhir. Aku tersungkur menunduk meraung, dan tiada siapa bisa merasakan sakitnya hati ini. Jika kau tak mampu memberiku senyum, usah kau hadirkan dengan kedukaan. Oh biarlah hidupku dengan caraku. Sedang menghadapi yang akan tiba, takkan berundur walau seketika. Aku terus berjalan mencari sinar baru. Okey,
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kami pihak Kementerian Sumber Manusia melalukan kesudian pihak Tuan Nazir untuk bersama-sama dengan kami dalam siri bicara psikologi bilangan 3 tahun 2021. So, Assalamualaikum Tuan Nazir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat kan? Walafiat Tuan. Alhamdulillah sihat. Ya, dikabarkan Tuan masih berada di Gaza buat masa sekarang ni. So, Ya, masih di Gaza. So terima kasih kerana sudi memenuhi jemputan kami untuk bersama-sama dalam program Anjungan Kementerian Sumber Manusia. So pagi ni kita bersiaran langsung bersama-sama dengan Tuan Nazir Al-Nuri, CEO Cinta Gaza Malaysia yang berpusat di Gaza ya Tuan. HQ kami di Bandar Bangi, Encik Fatah. Okey, HQ di Bandar Baru. Tapi Tuan berada di Gaza lah buat masa sekarang ni. So melaksanakan kerja-kerja kebajikan di Palestin buat masa sekarang ni. Okey, so untuk makluman sidang penonton semua dan juga Tuan Nazir juga, program ni merupakan program anjuran Kementerian Sumber Manusia melalui unit pengurusan psikologi dan kita undang khas Tuan untuk bersama-sama dengan kami pada hari ini dan untuk berkongsilah berkaitan dengan orang kata kita nak melihat secara lebih orang kata lebih dekat macam mana keadaan di Gaza buat masa sekarang ni. Dan pagi ni kita jemput Tuan dan kita bawakan tajuk Air Mata Palestin dan kupasan daripada seorang NGO yang begitu arif lah bagi saya, bagi kami di Malaysia ni. Saya rasa Tuan lebih arif dengan suasana, dengan senario semasa di Gaza pada hari yang berlaku lah pada masa sekarang ni. So saya rasa tanpa melengahkan masa, saya rasa mungkin secara lebih terperincinya mungkin Tuan boleh perkenalkan diri secara lebih lanjut selepas ni. Cuma mungkin untuk orang kata persoalan pertama lah ingin saya kemukakan pada Tuan adalah mungkin sebagai sebuah NGO yang telah lama melaksanakan kerja-kerja kebajikan di Gaza, mungkin Tuan melihatlah ataupun Tuan boleh bercerita berkaitan dengan sejarah perjuangan rakyat Palestin dalam mempertahankan bumi Gaza ni. Kalau kita tengok kepada senario yang berlaku ni, sejarah perjuangan ni telah lama. Dan mungkin Tuan Nazir boleh orang kata ceritakan dari sudut pandangan lah Tuan tentang perjuangan ini secara lebih terperinci supaya kami di Malaysia ni boleh orang kata melihat apa sebenarnya senario yang telah berlaku sepanjang orang kata dalam sejarah yang lama perjuangan rakyat Palestin ini. So, silakan Tuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Pertama sekali terima kasih kepada Encik Fatah sebagai moderator kita pada hari ini. Terima kasih kepada unit psikologi Kementerian Sumber Manusia atas jemputan pada hari ini yang saya kasih dan hormati, yang berada bersama-sama dengan kita Puan Nazuha, Ketua Unit Psikologi, Cik Mak Izzatul, Pembantu Tadbir Unit, Puan Rosmah Syeda Omar, Timbalan Situsaha Bahagian Cawangan Pengurusan Sumber Manusia KSM, Pegawai Kanan, sahabat-sahabat, para pendengar muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, saya Muhammad Nadir Al-Nuri bin Kamrul Zaman berada bersama-sama dengan kalian pada hari ini di bumi Gaza. Dan bumi Gaza ni Cik Fatah baru jam 5 pagi. Jadi mungkin boleh dengar ayam masih lagi berkokok di sini. Dan alhamdulillah suasana pada pagi ini nampak tenang. Hinggakan drone-drone Israel yang biasanya ada di langit pun tidak kedengaran pada pagi ini. Mungkin masih lagi tidur driver-drivernya yang ada di pengkalan masing-masing. Jadi alhamdulillah keadaan dalam keadaan baik. Saya sampai ke bumi Gaza ini pada tahun 2013. Jadi sudah hampir 9 tahun berada di bumi Gaza. Dan saya sampai dengan tujuan untuk menuntut ilmu, mengambil ijazah kedua dalam bidang syariah
setelah menghabiskan ijazah yang pertama dalam bidang sains marin di Universiti Malaysia Sabah, dan juga dengan tujuan untuk menubuhkan Persatuan Cinta Gaza Malaysia, yang mana ketika itu kami mulakan dan asaskan dengan nama From Gaza with Love. Kerana ketika itu kami satu-satunya NGO yang ada wakil orang Malaysia yang berada di dalam bumi Palestin. Jadi kita cuba untuk bawa gambaran sebenar berkenaan dengan bumi Palestin, cerita-cerita yang jarang orang nampak. Sebab kita tahu sebenarnya di mana-mana tempat berlakunya isu kemanusiaan, ada gambar-gambar, ada sisi-sisi, ada pelosok-pelosok yang orang lain tak nampak. Sama ada dari segi kekuatan penduduknya, sama ada daripada segi keperluan yang orang lain tak nampak, sama ada malah dari segi psikologi apa keperluan penduduk yang jarang sekali orang nampak. Lebih-lebih lagi bila mana kita bercerita tentang Gaza, tentang Palestin, yang mana imej yang selalu ditunjulkan kepada orang-orang awam dan juga kepada dunia adalah imej yang kuat, imej yang hebat, seolah-olah mereka ini Superman dan Superwoman yang tidak ada masalah psikologi, yang tidak ada masalah terpaksa berdepan dengan isu-isu lain yang orang lain tak nampak. Jadi alhamdulillah serba sedikit kita membawa gambaran yang betul. Dan kadang-kadang juga Encik Fattah, orang suka bawa gambaran daripada Gaza ni sentiasa berperang, Gaza ni sentiasa sedih, Gaza ni sentiasa berada dalam keadaan serangan. Tetapi hakikatnya apa yang berlaku di bumi Gaza ini, mereka hidup dalam keadaan biasa, mereka hidup dalam keadaan tidak ada perang sentiasa, dan mereka perlu kepada sokongan berterusan, mereka perlu kepada bantuan, mereka perlu kepada galakan untuk terus hidup dan sebagainya. Khususnya bila mana kita bercakap tentang mereka ini sebagai seorang kanak-kanak, contohnya. Kita tak membayangkan anak-anak Gaza ni, oh rupanya pergi juga ke sekolah, oh rupanya budak-budak yang cemerlang, dia pergi ke sekolah-sekolah tertentu, walaupun tidak ada asrama sebab keadaan Gaza ini terlalu kecil, kan? Tetapi hakikatnya begitu. Dan alhamdulillah kita berjaya serba sedikit membawa gambaran yang betul terhadap bumi Gaza. Dan ada juga pihak yang dia bercerita tentang bumi Gaza, Encik Fattah, dia kata tak boleh kita tunjukkan bahawa Gaza ni dia ada mall-mall. Tak boleh kita tunjukkan Gaza ni dia ada kegembiraan, ada theme park, ada roller coaster dan sebagainya. Dia kata ni kalau kita tunjuk nanti orang berhenti menyumbang, orang tak bagi dah duit kepada Gaza. Jadi itu ada satu persepsi yang silap lah. Jadi alhamdulillah sejak daripada itu saya duduk di bumi Gaza 2013 dan kita mengasaskan Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Kemudian pada tahun 2016 saya mendirikan rumah tangga dengan seorang wanita Palestin, dan wanita Palestin ini adalah seorang balu syahid, dan balu syahid ini dia mempunyai 5 orang anak. Jadi kita pun faham, saya ramai di kalangan kalian mungkin juga ada pengalaman di bidang psikologi. Kita faham anak-anak yatim ini psikologi mereka berbeza, khususnya bila mana ayah ataupun ibu mereka berkahwin dengan lelaki asing. Asing ni pula bukan asing yang bukan daripada keluarga, tapi asing yang jauh, datang daripada benua yang berbeza dan sebagainya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita menjalani kehidupan permulaan dengan penduduk sebegitu. Kemudiannya kita asaskan beberapa badan-badan lain yang kita nampak ada keperluan untuk didirikan di bumi Gaza dengan tujuan untuk kita membangunkan isu Gaza dan isu Palestin ini dengan kaedah yang betul. Sebab itu kita bangunkan juga di bumi Palestin ini apa yang kita namakan sebagai pusat budaya Malaysia di bumi Palestin. Di mana pusat budaya ni dia ada mini library, dia ada perpustakaan bergerak, dia ada aktiviti-aktiviti yang masuk ke sekolah-sekolah, membawa dan memperkenalkan Malaysia kepada penduduk. Kita kenalkan duit kita, mata wang ringgit kita, kita kenalkan mereka dengan masakan nasi lemak. Masa kita buat pembukaan dulu, kita buat nasi lemak, dan orang Arab ni dia tak makan pedas sangat, Encik Fattah. Tiba-tiba dia datang, dia sumbat sambal dalam mulut dia, cair air, lagi cair air untuk dia dapat selamatkan diri mereka masing-masing. Dan alhamdulillah kita nampak bila kita buka pusat budaya itu, mereka lebih dekat dengan kita. Kalau dulu kita datang ke bumi Gaza, mereka ini akan panggil kita Jackie Chan. Saya rasa orang Melayu ni pergi ke mana pun dia akan dipanggil Jackie Chan. Saya ke Syria dulu sebelum sampai ke bumi Gaza pun, oh Jackie Chan. Dan dia buat gaya tengah bertaekwondo untuk mengejek kita. Sebab dia nampak semua mata sepet ni Jackie Chan ni, dia kata.
Tapi alhamdulillah selepas daripada hampir 10 tahun ni duduk dekat bumi Gaza, dia tengok ni sama ada dia kata Malaysia ataupun Indonesia, itu saja dia keliru. Dia tak katalah kita ni Jackie Chan. Begitu juga kalau dulu dia tengok bendera Malaysia, dia akan kata Amerika datang. Tetapi sekarang ni alhamdulillah dia tengok bendera Malaysia, dia kata oh ni Malaysia ni, bukan Amerika yang datang ke dalam bumi Gaza. Begitu. Dan kita juga buka satu pusat kajian yang kita namakan sebagai pusat kajian strategic initiatives di bumi Gaza ini, yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dan memberikan khabar-khabar berbahasa Melayu kepada mereka yang berada khususnya di Nusantara. Dan akhir sekali tahun lepas kita buka satu pusat pemantapan ekonomi, dan ini saya rasa adalah antara projek kita yang paling penting, sebab pusat pemantapan ekonomi dia memberikan peluang pekerjaan kepada para pemuda, dia memberikan suntikan modal untuk small and medium enterprises dan juga startup yang nak dibuat di bumi Gaza ini. Tujuannya untuk kita membolehkan para pemuda ini membina masa depan mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri. Maka alhamdulillah kita duduk di bumi Gaza ni, kalau kita nak cerita dalam tempoh 10 hari, bernama 10 tahun saya berada di bumi Gaza ni, sebenarnya saya dah tulis satu buku Cik Fattah untuk ceritakan pengalaman itu. Dan buku yang pertama yang saya tulis ni belum lagi publish, insya-Allah dalam masa tak sampai sebulan ni kita akan siap publish. Dalam buku ni daripada tahun saya start tulis tu 2013 sampai 2014, tiba-tiba dah cukup dah jadi sebuah buku. Maksudnya pengalaman yang cukup banyak duduk di bumi Gaza ini, dan semangat dari segi perjuangan, semangat dari segi apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka membangunkan dan cuba mempertahankan tanah air mereka ini adalah sebuah kisah yang sangat panjang kalau kita nak ceritakan. Dan saya rasalah kalau kita nak cerita daripada awal, daripada sejak sebelum daripada tahun 1948 bila mana berlaku peristiwa Nakbah, kalau kita nak ceritakan apa yang mereka lalui dan semangat perjuangan yang ada pada mereka, ia cukup panjang. Tetapi ada beberapa poin penting yang mungkin kita boleh sebutkan. Yang pertama sekali ialah dari segi perjuangan penduduk di sini, kita perlu faham bahawa mereka yang mula-mula datang untuk mempertahankan bumi Palestin bukan semata-mata orang Palestin tapi orang yang berada di luar. Dan bila mana orang luar datang untuk membantu Palestin, maka akan ada harapan untuk menang. Antaranya apa yang kita tengok berlaku pada tahun 1930-an, yang datang untuk membantu bumi Palestin dalam intifada ketika itu ialah seorang pemuda yang namanya diabadikan dalam sayap tentera Hamas pada hari ini, iaitu Sheikh Izzuddin Al-Qassam. Sheikh Izzuddin Al-Qassam dia datang ke bumi Mesir asalnya untuk belajar di universiti. Dan bila mana dia datang daripada bumi Syria, dia tengok ada sesuatu yang sedang berlaku di bumi Palestin, ada penjajahan yang cuba dilakukan dan sebagainya, maka dia turun untuk berjuang. Dan perjuangannya sangat hebat. Dia adalah bapa kerohanian pada tahun 1930-an itu untuk pejuang-pejuang di bumi Palestin. Dan bila itu berlaku, bila mana disyahid pada tahun 1935, akhirnya namanya diabadikan dalam sayap tentera yang cukup terkenal pada hari ini, yang kalau kita sebut Al-Qassam, semua orang nak mengaku I am Al-Qassam, we are Al-Qassam dan sebagainya. Sebab hebatnya Brigadier Izzuddin Al-Qassam pada hari ini yang berjaya menundukkan musuh beberapa kali dalam peperangan. Itu yang pertama. Maksudnya perjuangan Palestin ini diperlukan sokongan daripada luar. Dan pada hari ini walaupun kita tak minta Kementerian Sumber Manusia menghantar sumber-sumber manusianya untuk berjuang di bumi Palestin dengan tentera, tetapi masing-masing ada peranan. Masing-masing boleh bercerita, masing-masing boleh berkongsi, masing-masing boleh berceramah, masing-masing boleh share video ini yang ditengok sahaja tanpa di-share. Masing-masing boleh melakukan kempen-kempen boikot, boleh menderma, boleh berdoa dan sebagainya. Masing-masing ada peranan yang perlu dilakukan untuk pastikan perjuangan ini berterusan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita tengok perjuangan di bumi Palestin ini, mereka nampak di hadapan mereka ada tujuan yang sangat jelas, iaitu untuk membebaskan bumi Al-Aqsa. Kita melihat bagaimana mereka mengorbankan semua yang mereka ada untuk sampai kepada tujuan tersebut. Dan kita pun sebenarnya melalui fasa itu, bila mana kita berada dalam situasi penjajahan sebelum daripada ini, sebelum daripada kemerdekaan kita duduk di bawah British, kita duduk di bawah Portugis, kita duduk di bawah Belanda, kita duduk di bawah Jepun. Dan ketika itu kita tengok juga semangat untuk kita korbankan segala yang kita ada untuk kita pertahankan negara kita dan kita bebaskan negara kita adalah sesuatu yang sangat-sangat membanggakan. Dan kalau kita dengar, mungkin kita generasi yang tidak sempat, tapi kalau kita dengar cerita daripada tok-tok nenek kita, maka mereka akan ceritakan
bagaimana kami begini, bagaimana kami lari daripada rumah, bagaimana kami menyorok dalam hutan, bagaimana kami ayah pada saya pergi berjuang berlawan dengan Jepun dan sebagainya. Banyak kisah-kisah heroistik yang kita boleh dengar, dan itu juga apa yang berlaku di bumi Palestin. Tapi bumi Palestin pastinya adalah perjuangan yang lebih hebat, lebih banyak ancamannya, lebih panjang perjuangannya, sebab apa yang mereka nak bebaskan bukan semata-mata sebuah negara, tetapi yang mereka nak bebaskan ialah kiblat pertama orang-orang Islam, yang mana pembebasannya akan menandakan permulaan kepada pengakhiran dunia. Maka itu adalah sesuatu yang sangat-sangat besar untuk kita capai. Dan bila mana kita sebut bahawa yang nak dibebaskan itu bukan semata-mata sebuah negara, iaitu negara Palestin, malah mercu tanda kepada orang-orang Islam khususnya, maka kita perlu rasakan bahawa Palestin itu adalah negara kita sendiri. Kita perlu berada bersama-sama dengan perjuangan tersebut. Dan kehebatan ini, Encik Fattah, yang kita nampak dalam perang yang lepas. Bila mana wanita-wanita contohnya yang bawa bayi-bayi mereka yang sudah terkorban tapi masih lagi panas, syahid, masih lagi panas, dibungkus dalam kain putih, didukung oleh ibunya, dan ibunya sebut dia rasa sangat sedih pada hari ini. Dan bila mana kita tanya kepada dia, ataupun kita tengok video-video yang dirakamkan, apa sebab dia sedih, dia bukannya sebut sedih sebab dia kehilangan anaknya, bayinya itu, tetapi dia sedih bila mana dia katakan, ini adalah anak aku yang terakhir, aku sudah tidak ada anak lagi untuk aku korbankan untuk Al-Aqsa. Masya Allah, kita dari segi psikologi, mungkin pakar-pakar psikologi yang mendengar rasa pening. Macam mana dia ni boleh sampai ke satu tahap, dari segi logik akalnya tak logik, terkorbankan anak dia, dan anaknya yang terkorban, dia kata, ya Allah, aku dah terpaksa korbankan anak ini, dan anak ini yang terakhir, tak ada dah anak untuk aku korbankan untuk Al-Aqsa. Begitu juga para pemuda, bila mana habis perang, kita jumpa dengan sebahagian daripada mereka yang cuba dibunuh oleh Zionis Israel sejak daripada awal perang. Tetapi bila mana kita berjumpa dengan mereka, mereka sedih, dan mereka sebut, ya Allah, aku ni kenapalah Allah tak tarik nyawa aku dalam perang ni. Padahal aku ni dah lama sangat dah berjuang di dalam perjuangan untuk pembebasan ini. Daripada aku umur remaja sampailah kepada umur aku sekarang ni 45 tahun, 50 tahun, Allah tak tarik nyawa aku. Jadi kita kata, biasanya orang yang selamat daripada perang ni, dia seronok balik daripada medan perjuangan. Alhamdulillah, Allah panjangkan nyawa aku, kita punya keluarga pun buat kenduri selamat, sembelih kambing, sembelih lembu untuk sambut kepulangan kita. Tetapi mereka ini sedih bila mana mereka tak dapat syahid pula, kan? Maka itu adalah, saya rasa, beberapa perkara yang kita boleh lihat berlaku dalam bumi Palestin yang susah kita nak jumpa di tempat yang lain. Dari segi hadaf mereka yang sangat jelas, tujuan mereka yang sangat jelas, sampaikan mereka sanggup berkorban apa sahaja, dan kemampuan mereka untuk pergi melebihi kemampuan orang lain untuk mencapai tujuan mereka itu. Itu mungkin sebagai permulaan mukadimah yang agak panjang, Cik Fattah. Maaf. Ya, betul Tuan. Apa yang Tuan kongsi itu memang sangat-sangat orang kata bermanfaat lah. Kalau kita lihat begitu panjang sejarah perjuangan rakyat Palestin ini, sehingga kalau kita melihat kepada senario yang berlaku, ibaratnya saya rasa mungkin dah tak ramailah rakyat Palestin yang tinggal, kerana peperangan ini boleh dikatakan sentiasa berlaku. Setiap tahun akan ada satu pertempuran secara besar-besaran yang berlaku lah. Okey, mungkin saya nak pergi ke lebih mendalam Tuan, untuk kita lihatlah macam mana Tuan melihat kata dari segi kekuatan moral yang ada pada rakyat Palestin, dan juga kekuatan psikologi rakyat Palestin ini sendiri dalam mereka mempertahankan kata kedaulatan tanah air mereka itu sendiri. Kalau kita, sebab peperangan sentiasa berlaku, dan saya rasa perkara ini memang cukup-cukup memberi tekanan emosi lah kepada mereka. Baik. Saya rasa dari segi pengalaman yang saya nampak, bahawa penduduk-penduduk Palestin ini, masa mula-mula mereka berjuang, kalau kita ceritakan, isteri saya orang Palestin, dia sentiasa cerita apa yang diceritakan oleh neneknya. Sebab neneknya ni orang yang sempat melalui peristiwa Nakbah. Walaupun kalau kita tanya orang-orang tua di bumi Gaza ni yang umur dah hampir 100 tahun, 90 tahun, mereka ini melalui Nakbah. Dan yang boleh bercerita dengan kita, yang saya pernah jumpa, dia boleh ceritakan, tapi masa tu usia mereka masih kecil, 6 tahun, 7 tahun.
Dan dia ingat sipi-sipi bila mana berlaku peristiwa Nakbah, iaitu pengusiran mereka keluar daripada tanah mereka yang asal oleh Zionis pada tahun 1948. Yang mana ketika itu sekitar 800,000 orang yang dihalau keluar daripada tanah mereka yang asal. Dan diceritakan oleh nenek saya kepada isteri ni, yang saya dengar daripada isteri saya, diceritakan bagaimana dalam peristiwa Nakbah itu sebenarnya para penduduk ni bumi Palestin ini, mereka sebenarnya keluar meninggalkan rumah-rumah mereka dengan membawa kunci-kunci rumah mereka, dan mereka bagi makan ayam itik dan juga lembu dan ternakan mereka dengan harapan ataupun dengan kefahaman bahawa mereka akan kembali ke rumah mereka 2-3 hari selepas itu. Maksudnya dia kunci rumah, dia tak bawa apa-apa barang yang banyak, dia tinggalkan makanan sikit untuk ayam itik dan sebagainya, dan dia tinggalkan rumah sebab dia bagi tahu oleh ayah dan ibunya bahawa tak apa, ni lagi 2-3 hari nanti tentera ni akan keluar, tentera yang datang daripada mana entah ni, dia akan keluar meninggalkan bumi Palestin. Jadi kita tak apa, nanti kan lagi 2-3 hari ini tentera Arab yang kita dengar nak datang daripada Mesir, yang nak datang daripada Syria, yang nak datang daripada Jordan, yang nak datang daripada Iraq ni, semua ni akan datang, dia akan selamatkan kita dan kita boleh balik ke rumah kita masing-masing. Begitu pemikiran mereka. Tetapi mereka duduk di buangan selama 2-3 hari, 2-3 tahun, jadi 23 tahun, jadi 30 tahun, sampailah kepada hari ini sudah 73 tahun mereka berada di dalam buangan. Dan sebenarnya kalau kita tengok di bumi Gaza ini, dia ada lebih kurang 6 kamp pelarian yang namanya sahaja kamp pelarian, tetapi kalau ikutkan dia sudah menjadi kamp-kamp yang fully established, yang rumahnya dibuat daripada batu, walaupun dia tidak tersusun, berhimpit dalam keadaan sistem jalan ni tidak baik dan sebagainya, tetapi ia bukan seperti kamp-kamp pelarian yang dibuat daripada kemah yang kita tengok orang Syria duduk ketika ini, contohnya di bumi Jordan dan sebagainya. Tetapi mereka ini sudah fully established. Dan kalau kita tanya di kamp-kamp pelarian itu, adakah kalian nak memusnahkan kamp pelarian ini untuk dibangunkan sistem perumahan yang baik, yang tersusun, yang ada sekolahnya yang lengkap? Dan sekarang ni kamp-kamp pelarian ini masih lagi berada di bawah kawalan UNRWA, United Nations Relief and Works Agency, UN. Dan mereka akan jawab, oh tak boleh. Ini sebenarnya kamp-kamp pelarian ini adalah tanda bahawa kami sudah diusir daripada rumah-rumah asal kami dan kami datang ke sini untuk duduk secara sementara, dan ini adalah tanda bahawa satu hari nanti kami akan kembali ke rumah-rumah mereka, rumah-rumah kami. Maksudnya, dia kata kalau kami musnahkan kamp-kamp pelarian ini, maksudnya kami telah bersetuju untuk terus kekal di sini dan tidak balik lagi ke rumah asal kami. Jadi mereka bertahan duduk dalam keadaan yang sempit, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan rumah-rumah yang masih lagi ada dibuat daripada zaman mereka datang mula-mula dulu 1948 ataupun pengusiran kali kedua 1967 dan sebagainya. Dan dalam keadaan rumah itu masih lagi sebegitu. Kalau kita tengok rumah-rumah yang kita panggil sebagai mud huts yang dibuat daripada lumpur dan sebagainya, ditempel lubang-lubang, dibuat dengan cincai itu, masih lagi dikekalkan sehingga kini. Dan itu sebenarnya menggambarkan semangat orang-orang Palestin bahawa tanah kami ini adalah tanah yang kami akan pertahankan. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu dan kita faham bahawa setelah tempoh yang begitu panjang dan generasi yang ada sekarang ini bukanlah generasi Nakbah yang dihalau keluar daripada tanah asal mereka, tetapi mereka ini pastinya mereka memang nak kembali, tetapi pada masa yang sama mereka ini orang kata sudah alah bisa tegal biasa, sudah biasa dengan kehidupan itu, sudah biasa dengan suara-suara roket, sudah biasa dengan suara-suara bom-bom dan tembakan, sampaikan ia menjadi sesuatu yang tidak menakutkan. Sebab itulah saya ingat setiap kali hari Jumaat, masa awal-awal saya datang ke bumi Gaza dulu, kami sentiasa pergi bersama-sama dengan para pemuda ke sempadan-sempadan di antara Gaza dan juga Israel. Dan kami duduk di beberapa bukit di sebelah Gaza ini, dan selalu kami memandang masuk ke dalam tanah Israel. Walaupun kita tak boleh pergi dekat sebab sempadan semua ini dijaga oleh tentera Israel, tetapi pemuda-pemuda ini dia tak miss. Setiap hari Jumaat memang mereka akan pergi ke sana. Dan bila kita tanya sebab apa mereka pergi ke sana, dia kata kami nak tengok tanah kami yang telah dijajah, bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya, dan kami pergi setiap hari Jumaat untuk kami ingat bahawa ada lagi tanah kami yang sedang diceroboh ini, yang masih berada di tangan Zionis.
Dan pada masa yang sama mereka sebutkan lagi satu tujuan kami pergi ini untuk kami bagi orang-orang Israel jadi rasa gila bila mana mereka terpaksa berdepan dengan kami setiap hari Jumaat. Tak tenang duduk bila mana dia nampak ada pemuda-pemuda yang berada di sempadan. Dan pemuda-pemuda Palestin ni, Masya Allah, dia bukannya macam kita yang kita tengok dari jauh nak pergi dekat pun tak berani, nak pergi dekat pun tak berani kan. Tetapi mereka ini memang betul-betul berani, selalu pergi mendekati sempadan. Sampaikan Zionis ni kadang-kadang dia melepaskan tembakan. Dan setiap kali dia lepaskan tembakan, berdesing peluru dekat sebelah telinga. Pernah saya berada bersama-sama dengan mereka sekali. Sampaikan mereka ini akan meniarap atas tanah cepat-cepat untuk selamatkan diri. Tetapi bila mana berhenti tembakan daripada pihak Zionis, maka mereka akan bangun semula dan akan ketawa bersama-sama. Dia kata, tengok tu kesian dia, nampak naik gila dah. Jadi mungkin dari segi psikologi ni kita nampak macam tak logik, macam pelik. Tetapi itu sebenarnya adalah tanda bahawa moral mereka sangat tinggi dan moral mereka tidak pernah putus. Tahun 2018 kita melihat bagaimana dibuat apa yang disebut sebagai The Great Return March. The Great Return March ialah perarakan aman yang dibuat berdekatan dengan sempadan-sempadan di antara Gaza dan juga Israel dengan tujuan untuk beberapa tuntutan yang datang daripada Gaza untuk diringankan sekatan ke atas bumi Gaza dan sebagainya. Dan apa yang berlaku dalam Great Return March ini ialah pemuda-pemuda ini mereka bergerak berdekatan dengan sempadan, berdepan dengan tentera Israel yang lengkap dengan segala senjata mereka. Dia ada Tafo buatan mereka yang firearm Tafo namanya. Mereka ada M16, mereka ada sniper-sniper, mereka ada kereta-kereta kebal, Merkava, mereka ada kenderaan-kenderaan berperisai. Dan pada pemuda ini mereka tidak ada apa-apa. Tapi dia berani pergi dekat dengan sempadan walaupun berdepan dengan risiko untuk syahid yang sangat tinggi. Dan saya ingat dalam satu keadaan yang sangat-sangat mencemaskan ketika itu, masa itu memang kita tahu akan berlaku banyak kematian pada hari itu, banyak orang yang akan terkorban pada hari itu, tetapi mereka masih turun dalam keadaan yang ramai. Dan dalam masa beberapa jam itu sebenarnya di sepanjang Gaza ada lebih daripada 60 orang syahid yang ditembak dan ramai syuhada yang jatuh di depan mata saya sendiri. Ramai pemuda yang ditembak kaki mereka, sampaikan mereka tidak lagi boleh berjalan, ada yang terputus kaki dan sebagainya. Dan mereka ini ditembak oleh tentera-tentera Zionis yang sangat pakar. Ada satu kejadian di mana seorang sniper Zionis ni dia boleh tembak dengan satu peluru, dia boleh tembak pemuda-pemuda sampai 3 orang pemuda yang tumbang. Tembakan dia itu tembus kaki lelaki yang pertama, kemudian tembus lelaki yang berada di belakang dia dan tembus lelaki yang berada di belakang dia lagi. Dah masuk ke kaki pemuda yang ketiga barulah peluru itu berhenti dan ketiga-tiga pemuda itu tumbang. Tetapi adakah mereka berhenti untuk berarak? Adakah mereka kata dah takut dah untuk bergerak ke hadapan? Tidak, malah mereka lebih berani lagi untuk maju ke hadapan sampailah perarakan pada hari itu tamat. Jadi itu sebenarnya semangat yang ada pada mereka. Dengan sebab itulah sebenarnya kita tengok bagaimana orang-orang Israel pada hari ini, mereka tahu bahawa pengakhiran mereka sudah hampir, khususnya bila mana mereka tengok semangat orang-orang Palestin yang tidak pernah patah, malah semakin lama semakin bersemangat untuk mengembalikan tanah air mereka. Dan alhamdulillah sekarang ini kita baca kenyataan-kenyataan yang menyebutkan tidak pernah kita berada sedekat ini untuk membebaskan Palestin di dalam sejarah. Maksudnya kita hidup dalam satu zaman yang cukup baik, iaitu zaman di mana pembebasan bumi Palestin adalah cukup dekat. Jadi kita kena berusaha bersama-sama untuk terus mendekatkannya, insya-Allah. Masya-Allah. So begitu tabah mereka, tuan, dalam orang kata memperjuangkan, malah mereka tidak pernah gentar dengan ancaman, tentangan dan juga orang kata tekanan lah dari segi mental dan juga emosi terhadap situasi yang berlaku di sana. Mungkin satu lagi tuan, berkaitan yang kami mungkin kami di Malaysia lah ingin mengetahui lah, seperti mana yang tuan maklumkan tadi, tuan telah berada di sana bermula tahun 2013 lagi. So sudah orang kata 9 tahun berada di bumi Gaza lah. Sebenarnya apa yang mendorong tuan untuk terlibat secara aktif
dalam misi inilah. Walaupun tuan ada menceritakan tadi yang tuan telah berjumpa pasangan di sana, tapi mungkin di peringkat awal tu apa yang mendorong tuan untuk terlibat dalam misi untuk membantu rakyat Gaza dan akhirnya memilih untuk menetap di sana lah sampai hingga kini. Baik, sebenarnya kita tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kita hidup dalam dunia yang kita perlu saling bergantung antara satu sama lain. Kita hidup dalam masyarakat yang mana kita tidak boleh duduk seorang diri, tidak boleh tidak kita bercampur dengan orang. Dan sebenarnya pengalaman bercampur dengan orang ni pengalaman yang kita sendiri perlu bangunkan, khususnya kita sebagai ibu bapa, kita yang mendidik anak-anak kita untuk melihat orang yang berada di sekeliling. Dan kita tahu dalam sesebuah masyarakat ini, orang kata apa, tangan tu, jarinya tak semua sama panjang. Semua ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang senang, ada yang susah, ada yang gemuk, ada yang kurus. Maka kita kena belajar untuk melihat masyarakat dengan mata yang boleh menilai masyarakat tersebut. Sebab apa saya sebut begini? Sebabnya kita hidup dalam dunia sekarang ni, tak ada orang yang tak susah, tak ada orang yang tak memerlukan. Jadi kita ni sebagai ibu bapa, kita mendidik anak-anak kita untuk bila mereka nampak orang yang memerlukan, cepat-cepat kita kena bantu. Cepat-cepat kita kena buat sesuatu. Walaupun dengan semudah-mudah ataupun sekecil perkara, iaitu dengan senyuman. Itu cantiknya agama Islam. Sampai senyum pun jadi sedekah, kan? Sampai kita buang benda yang berbahaya di jalan pun jadi sedekah. Begitu senang untuk kita bersedekah. Orang kata, tak ada duit lah hari ni gaji dapat lewat lah, hari ni banyak sangat komitmen nak bayar, hutang banyak, ibu bapa kat kampung pun perlu duit sebab PKP dan sebagainya. Tetapi sumbangan itu, sedekah itu tak semestinya datang dalam bentuk duit. Kita tengok kawan kerja kita ni, Cik Fatah, Masya Allah, saya tengok muka berseri-seri, orang tengok pun rasa Alhamdulillah, tenang je tengok muka Cik Fatah, rasa macam nak senyum je, kan. Jadi itu juga adalah satu bentuk sedekah. Cuba kalau kita ni datang office, muka pun monyok, kerja online pun orang tengok dalam meeting online, dia ni muka macam nak makan aku je, macam baru bangun tidur je, kan. Orang pun rasa tak sedap duduk dengan kita. Kita memperbetulkan emosi orang lain untuk rasa seronok dengan kerja dengan kita pun dah kita dapat pahala, kan. Jadi itu gambaran yang sebenarnya kami dalam keluarga kami, itu yang dibina oleh ibu dan ayah kami. Dan adik saya pun mengasaskan NGO juga, namanya Cinta Syria Malaysia. Adik saya namanya Musa Nuwairi. Dan itu sebenarnya yang kami diajar. Dan saya ingat masa saya kecil dulu, Cik Fatah, ayah saya dia ambil PhD masa tu di Edinburgh, di Scotland. Dan di bumi Scotland itu pun, walaupun berada di Eropah, kami duduk di kawasan yang student duduk di sebuah apartmen sama-sama dengan orang putih. Dan ada satu orang putih, jiran kami, anaknya sekejap-sekejap dia akan turun ke bawah, dia akan ketuk pintu rumah kami dan dia akan kata tam-tam to eat. Dia cakap dengan pelatnya tam-tam to eat. Tam-tam to eat tu maksudnya I want something to eat. Tolong bagi aku sesuatu, aku nak makan. Dan setiap kali dia datang, mak dan ayah saya tak pernah mengecewakannya. Dia carilah biskut ke, apple ke, apa ke, dan dia akan bagi kepada budak ni. Dan dia bukannya bagi dengan tangannya, dia bagi kepada kami, dia kata nah, bagi kepada budak ni. Dan itu secara tidak langsung mengajarkan kepada kami, siapa saja yang perlukan bantuan, bagi kepada dia. Islam ke, bukan Islam ke, putih ke, coklat ke, banyak mana yang kita ada, itu yang kita berikan kepada, itu yang kita berikan kepada mereka. Dan kita pastinya bila kita ada rezeki lebih, kita bagilah, kan. Janganlah asyik sedekah senyum je. Dia kata nanti tuan adik kata sedekah senyum je. Aku pun orang datang minta bantuan, senyum je dia ni, kan. Awak tak kenyang juga kalau tengok senyuman kita, handsome macam mana, cantik macam mana pun. Jadi tuan-tuan, itu yang diajar oleh mak dan ayah. Dan pendidikan itu sebenarnya berterusan. Bila mana kami membesar, mak dan ayah dia ajar kepada kami, kalau nak masak, masak lebih sikit. Nak masak ayam sekor, masaklah lebih peha satu dengan dada satu daripada ayam tu, nanti boleh bagi kepada jiran sebelah. Contohnya, setiap kali hari Jumaat, kalau ada 50 sen nak masuk juga dalam tabung. Jangan tinggalkan sedekah pada hari Jumaat. Jadi sebenarnya benda-benda itu walaupun dibangunkan secara tidak langsung, tetapi ia meninggalkan kesan mental yang berkekalan. Setiap kali kita tengok orang susah, tak boleh, kita kena bantu juga, kita kena buat sesuatu juga. Dan semangat itu sebenarnya bukan bermula di bumi Gaza untuk saya, tetapi bermula di Sabah, masa saya berada bersama-sama dengan
Persatuan Siswa Sabah contohnya, ataupun saya duduk sebagai seorang exco dalam Majlis Wakilan Pelajar. Kita buat aktiviti-aktiviti bersama-sama dengan masyarakat. Dan saya ingat sampai ke satu tahap kami keluar ke bandar Kota Kinabalu ketika itu pada jam 3 pagi. Jam 3 pagi kami bawa roti gardenia, makanan, roti, dan juga kami bawa air kotak. Dan kita turun ke bandar Kota Kinabalu ketika itu, kita pergi cari budak-budak jalanan yang ada di bumi Kota Kinabalu ketika itu. Kita jumpa dengan budak-budak ni, kita tanya dengan mereka kenapa tak ada rumah, kenapa malam-malam masih lagi berkeliaran dan sebagainya. Dan ketika itu kita plan untuk buat kelas Iqra bersama-sama dengan mereka di tengah malam. Masa tu kita plan bentang tikar dan sebagainya, kita ajar dia Al-Quran dan sebagainya. Maksudnya di bumi Sabah lagi kita dah mula berkenalan dengan kerja-kerja kebajikan. Kemudian selepas Sabah saya pergi ke bumi Syria. Hari pertama sampai ke Syria, alhamdulillah berlaku perarakan yang pertama menentang Bashar al-Assad. Dan ketika itu mula penduduk-penduduk Syria juga berdepan dengan situasi mereka memerlukan kepada bantuan. Maka kita duduk setahun setengah, kita bantu juga penduduk-penduduk Syria balik. Bila mana kementerian, bila mana embassy suruh balik, kita pun balik selepas setahun setengah. Duduk di Malaysia selama lebih kurang 3 bulan. Kita usahakan roadshow untuk selamatkan Syria. Dan selepas daripada itu, mak dan ayah bagi pilihan untuk sambung belajar ke mana. Dan antara pilihan yang dibagi ialah untuk ke Gaza. Jadi alhamdulillah mak dan ayah pun pelik juga dari segi psikologinya. Tak logik juga beberapa benda yang mereka buat. Sebab saya rasa mak bapak orang lain ni dia kata, oh tak apalah, hantar anak ke tempat yang selamat. Dia tak adalah cadangkan kepada mak dan ayah ni, tak adalah dia cadangkan kepada anak dia untuk pergi ke tempat yang mungkin anaknya tak balik-balik, kan. Tapi alhamdulillah mereka cadangkan untuk pergi ke Gaza, dan saya setuju untuk pergi ke bumi Gaza. Dan bila saya setuju tu, terus mereka bagi jawapan, tak payah fikir panjang. Dia kata okey, pack hari ni, esok kita pergi beli tiket. Jadi alhamdulillah keputusan itu dibuat dengan segera sampai ke bumi Gaza. Bila sampai dah ke bumi Gaza, maka kita berada bersama-sama dengan keperitan mereka, dengan kesakitan mereka. Tidak boleh tidak, ia menjadi satu keterpaksaan untuk kita kekal berada di sini. Bila mana kita tengok budak-budak yang perlukan bantuan, bila mana kita tengok anak-anak syuhada, bila mana kita tengok orang-orang susah dan sebagainya, perjuangan mereka ini, maka kita pun alhamdulillah kekalkan diri kita untuk berada di sini. Sebab kita ni masing-masing ada tujuan hidup. Dan kalau kita ni kadang-kadang dah ada kerja yang tetap sebagai pegawai kerajaan dan sebagainya, tetapi kadang-kadang kita rasa kita kena buat juga bisnes online untuk kita tambah pendapatan kita, untuk kita ada financial freedom, untuk kita nak pension awal dan sebagainya. Maka bila kita buat bisnes tu, kita dah letakkan satu tujuan hidup yang besar dalam diri kita. Ataupun bila kita berada di tempat kerja kita masing-masing, kita dah letakkan dah dalam diri kita, selepas 10 tahun aku nak naik pangkat ataupun nak jadi ketua jabatan contohnya. Semua ada tujuan hidup, dan kita ini bila mana sebagai seorang Islam khususnya, kita punya tujuan hidup kita bila mana kita melihat orang-orang Islam yang sedang kesempitan, yang susah ketika ini, yang bukan sahaja di Palestin tetapi di Syria berlaku, di Yaman berlaku, di Myanmar berlaku, di China bersama dengan bangsa Uyghur berlaku. Banyak sangat orang susah. Maka sepatutnya kita letakkan, kalau tak pun 100%, diri kita, harta kita, masa kita, peluh kita dikorbankan untuk orang lain. Sekurang-kurangnya kita kena tahu bahawa sebahagian daripada harta kita, sebahagian daripada diri kita, sebahagian daripada kehidupan kita, sebahagian daripada masa kita, hak mereka adalah untuk orang-orang yang sedang ditindas ini. Kerana Rasulullah selalu sebut bahawa kita ni orang-orang Islam adalah satu jasad yang satu. Bila mana ada satu badan, satu bahagian badan yang mengadu, sepatutnya semua rasa sakit. Kita kalau gigi kita sakit, Cik Fatah, tak boleh nak duduk, tak boleh nak buat apa-apa, terpaksa juga pergi ke doktor untuk rawat. Maka sebenarnya sepatutnya kita merasakan benda yang sama untuk umat ini, untuk masyarakat ini. Bila mana mereka sakit, sepatutnya kita tak boleh nak duduk diam sampailah kita boleh ubati kesakitan tersebut. Ya, betul. Saya sangat-sangat bersetuju, Tuan. Mungkin ya sebagai umat Islam, saudara seagama kita, sudah tentulah apa yang berlaku di sana perlu juga dirasai oleh kita di sini, dan kita harus membantu dengan daya upaya yang kita ada lah. Okey Tuan, mungkin satu benda lagi yang
saya rasa mungkin sentiasa bermain-main di fikiran kita lah. Kalau kita melihat kepada senario yang berlaku di Palestin itu sendiri dengan peperangan yang panjang apa semua sekali, mungkin macam mana dari segi kehidupan mereka di sana lah, dari segi pekerjaan, dari segi kehidupan sebab kalau kita melihat kepada realiti yang berlaku, kita boleh merasakan yang sebahagian besar bumi Palestin itu sendiri memang dah hancur disebabkan oleh peperangan. Tapi kita melihat kepada statistik terkini dari segi kadar kelahiran di Palestin itu sendiri dari setahun ke setahun peratusan cukup tinggi. Dan macam mana mereka manage perkara ini dari segi pembentukan institusi keluarga, keperluan untuk keluarga, pekerjaan dan juga penginapan mereka lah di Palestin itu sendiri. Sebab saya rasa mungkin kita di Malaysia ni kita tak tahu dengan peperangan yang berlaku apa sebenarnya yang boleh menyumbang kepada ekonomi rakyat itu sendiri, bukan ekonomi kerajaan lah, ekonomi kepada rakyat itu sendiri, macam mana mereka boleh survive dengan suasana yang berlaku dalam tempoh masa yang lama ini. Baik, saya sebutkan awal tadi bahawa di bumi Palestin ini, ataupun kalau kita nak kecilkan skop untuk kita lebih faham, dia tidak berlaku peperangan secara berterusan, dan sebahagian besar daripada bumi Palestin adalah dalam keadaan yang baik. Dan kalau kita faham yang berlaku peperangan pun yang berlaku di bumi Gaza sahaja, yang diserang melalui udara, melalui darat, melalui lautan, yang berada dalam kepungan ialah kawasan Gaza sahaja. Sedangkan di sebelah kanan peta Gaza ni, kalau kita tengok dalam peta di sebelah kiri, sebelah kanan itu adalah tebing barat, tempat terletaknya kota Al-Quds dan juga Al-Aqsa. Di tengah-tengah itu ialah tanah jajahan haram Israel, tanah yang dipanggil sebagai tanah 1948. Dan kedua-dua kawasan ini terpisahlah. Kami ini berada di bumi Gaza yang sepadannya adalah dengan Mesir, dan di sebelah kanan peta itu tebing barat sepadannya dengan Jordan. Jadi kami yang ada di Gaza ini sebenarnya tak boleh sampai ke bumi Al-Aqsa, tak boleh sampai ke kota Al-Quds, dan kami tak boleh pun sebenarnya sembahyang di Masjid Al-Aqsa. Jadi ramai juga orang tanya, orang Gaza ni dia sampai ke Al-Aqsa, dia boleh sembahyang ke? Nadir ni dia pernah ke sembahyang di Masjid Al-Aqsa? Maka jawapannya tidak. Walaupun jarak ni sangat dekat, lebih kurang 90 km sahaja, tetapi Israel tak benarkan untuk masuk tanah haram mereka itu untuk kami sampai dan sembahyang di Masjid Al-Aqsa. Jadi kami tak pernah sembahyang di sana. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam kepungan ketika ini ialah penduduk Gaza, yang mana penduduknya ada sekitar 2 juta orang. Dan di luar daripada kawasan Gaza, mereka yang berada di dalam tanah jajahan Israel itu sendiri juga ada sekitar 2 juta orang. 2 juta orang ini dia dipanggil sebagai Arab 1948, ataupun dalam istilah yang digunakan oleh Israel, mereka panggil sebagai orang-orang Arab Israel lah. Orang-orang Arab yang duduk dalam Israel. Dan mereka ini adalah keturunan daripada sekitar 160,000 orang yang tidak keluar ketika mana berlaku Nakbah. Mereka kekal di kampung-kampung mereka, dan mereka ini yang berkeluarga sekarang ni, dan sampai sekarang berada di dalam tanah haram Israel. Jadi mereka ini alhamdulillah keadaan mereka dari segi ekonomi lebih baik daripada bumi Gaza. Begitu juga kumpulan lagi satu yang berada di dalam tanah Palestin, iaitu di tebing barat. Mereka juga keadaan mereka lebih baik, sebab keadaan lebih terbuka, mereka ada peluang pekerjaan, mereka boleh hidup seperti biasa. Cuma adalah sekatan-sekatan yang dibuat oleh Zionis Israel itu sendiri, sebagaimana yang kita lihat, mereka ada jalan-jalan mereka yang khas, sekolah-sekolah mereka yang khas, kemudahan-kemudahan mereka yang khas, dan dari segi statistiknya, Israel dia membelanjakan untuk penduduk Israel itu sendiri 30% lebih daripada apa yang dibelanjakan untuk orang-orang Palestin yang berada dalam kawasan jajahan mereka. Jadi itu selesai. Sebelah tebing barat, alhamdulillah keadaan lebih baik, dan begitu juga Arab 1948 keadaan lebih baik. Jadi sekarang ini kita pergi pada Gaza. Dan Gaza ini adalah kawasan yang paling teruk terkesan dengan sekatan yang dibuat, sebab dia berada dalam keadaan semua sempadannya ditutup. Hanya ada satu sempadan di sebelah utara yang namanya sempadan Erez, yang jadi tempat keluar dan masuk, tapi ini adalah jalan keluar dan masuk ke tanah haram Israel, dan dia tidak boleh digunakan oleh penduduk Gaza, melainkan beberapa kes yang sedikit sahaja untuk mendapatkan rawatan. Itu pun sangat-sangat susah untuk dapat.
Dan satu lagi sempadan ialah sempadan yang berada di sebelah selatan yang namanya sempadan Rafah. Dan sempadan Rafah ini adalah sempadan yang dikawal oleh Mesir. Jadi Mesir ini adalah sebuah stakeholder yang sangat penting untuk bumi Palestin. Jadi nak tak nak orang Gaza ni dia kena baik dengan Mesir. Siapa pun yang naik, baik ke, jahat ke, syaitan ke, Firaun ke, dia kena baik dengan Mesir. Sebab kalau dia tinggalkan hubungan dengan Mesir, sempadan itu akan ditutup, jadi tak boleh bernyawa. Jadi sekarang ni alhamdulillah sempadan itu dibuka. Tapi dibuka hanya untuk orang Palestin keluar dan masuk, itu pun dengan syarat-syarat yang begitu ketat. Maksudnya dari segi ekonomi, memang tidak ada ekonomi yang kita kata berlaku daripada luar, ataupun ekonomi orang-orang Gaza contohnya dihasilkan produk-produk yang boleh diekspor, dan pastinya untuk mereka bergantung kepada makanan dan sebagainya, bahan binaan, semuanya terpaksa diimport sama ada daripada Mesir ataupun daripada Israel itu sendiri. Jadi keadaannya di bumi Gaza ialah mereka perlu bergantung kepada apa yang ada dalam Gaza itu sendiri. Dan sebenarnya majoriti penduduk Gaza ini, mereka ini adalah yang berada di bawah ataupun berada sebagai pegawai kerajaan. Sama ada yang mereka bekerja sebagai pegawai kerajaan di bawah Hamas ataupun pegawai kerajaan di bawah Fatah. Tetapi pegawai kerajaan ni, walaupun kita namanya pegawai kerajaan, tetapi mereka bukanlah pegawai kerajaan seperti kita di Malaysia yang kita tahu pegawai kerajaan ni alhamdulillah stabil. Dia ada gaji yang tetap, dia ada bonusnya, dia ada KWSP dan sebagainya. Tetapi yang ada di bumi Gaza ini, gaji mereka dibayar bila mana ada sumbangan ataupun kewangan yang stabil di peringkat kerajaan. Dan itu sebenarnya tak pernah berlaku pun. Sebab itulah gaji di pegawai kerajaan ni mereka akan dapat sekitar 40 sehingga 50% sahaja gaji mereka daripada gaji yang asal. Dan gaji itu diperolehi bukan setiap bulan, tetapi setiap 40 ataupun 50 hari mereka dibayar gaji. Dan selain daripada mereka, pegawai-pegawai kerajaan ini, mereka yang ramai ialah yang bekerja dalam sektor yang dapat upah harian, dipanggil sebagai daily wages ni, yang bekerja sebagai nelayan, yang bekerja sebagai pemandu taksi, yang bekerja di bahagian construction dan sebagainya. Dan itu adalah kumpulan yang besar juga dalam bumi Gaza. Selain daripada itu adalah cikgu-cikgu yang bekerja dengan UN ataupun bekerja dengan kerajaan semua ni. Dan mereka ini sebagaimana yang kita sebutkan, dalam keadaan itu walaupun kadang-kadang kita nampak macam ada pekerjaan, tetapi statistik yang dikeluarkan oleh UN sebenarnya 80% penduduk daripada bumi Palestin yang berada dalam Gaza secara khusus diperlukan kepada bantuan untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka masing-masing, daripada NGO ataupun daripada agensi-agensi antarabangsa, termasuklah daripada UN itu sendiri. 80% yang perlu bergantung kepada bantuan. Dan dengan sebab itulah sebenarnya mereka berada dalam keadaan ekonomi yang sangat menghimpit. Walaupun kadang-kadang kita dapat dari segi yang Cik Fatah sebut tadi, bermasalah juga. Yang lahirkan anak-anak ramai ni, kita ramai tengok orang dekat Gaza ni miskin tapi dia tidak ada perancangan dalam keluarga. Kita ni ialah kita yakin juga bila mana anak ada ramai ni, rezeki datang bersama-sama dengan anak, tapi kita pun kena merancang juga dari segi itu. Tapi alhamdulillah lah, setakat ini bumi ini adalah bumi yang diberkati. Sangat-sangat jarang kita dengar ada orang mati dengan sebab kebuluran. Sejak saya duduk sampai 10 tahun ni, satu kes saja saya dengar orang mati kebuluran. Selain daripada itu orang mati kesejukan apa tu ada jugalah berlaku, tapi ia tidak jadi macam apa yang berlaku di bumi Yaman ataupun yang berlaku di Syria dan sebagainya. Keadaan ini adalah lebih baik daripada mereka, dan saya rasa itu adalah antara sebabnya ialah bila bumi ini sebenarnya dipayungi oleh Allah, dan Allah tak benarkan penduduk-penduduknya terlepas ataupun ketinggalan. Ada sahaja sumbangan yang masuk, ada sahaja perkongsian daripada jiran, ada sahaja ikatan kekeluargaan yang membolehkan mereka untuk meneruskan kehidupan mereka masing-masing. Okay, so kita fahamlah sebenarnya apa yang berlaku di sana sebenarnya melibatkan orang kata tiga senario yang berbeza lah. So ada juga masyarakat Palestin yang masih menetap bersama dengan kumpulan Zionis di dalam tanah jajahan haram Zionis, dan ada yang di sebelah Gaza dan juga di sebelah tebing barat lah. Mungkin sebelum ni saya rasa tak ramai kita yang mengetahui apa yang berlaku. Okey, mungkin ini persoalan terakhir lah tuan.
yang ingin saya ajukan sebagai orang kata antara NGO yang terkehadapan lah dalam isu Gaza ni. Apakah tuan melihat bentuk orang kata bantuan yang sangat-sangat diperlukan lah oleh masyarakat ataupun rakyat Palestin, dan orang kata bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia ni orang kata boleh kita menyumbang, kata kita nak salurkan bantuan ini untuk masyarakat di Gaza itu sendiri. Baik, Encik Fatah dan pendengar yang dikasihi sekalian, dalam keadaan biasa, keperluan paling utama penduduk di bumi Gaza ialah untuk ada tempat tinggal yang baik, ada tempat tinggal yang boleh didiami. Sebab apa? Sebab mereka ini dalam keadaan tidak bergaji, dalam keadaan ekonomi mereka sempit, mereka tak boleh menggunakan apa duit yang mereka ada itu untuk membayar sewa-sewa rumah. Dan sewa rumah di bumi Gaza ini agak mahal. Paling murah pun dalam sekitar $150 mereka perlu bayar setiap bulan untuk sewa rumah. Dan rumah ni bukannya bayangan macam kita tengok rumah apartmen yang walaupun kecil tapi baik, tetapi ni kadang-kadang rumah yang macam kandang lembu pun begitu nilaian yang mereka perlu bayar, dan mereka tidak ada pilihan. Jadi selalu kita dengar permintaan daripada para penduduk ni ialah rumah yang mereka ada itu mereka minta supaya dibaiki sekurang-kurangnya. Ini bukan rumah-rumah sewa, rumah-rumah milik. Mereka perlu baiki rumah tersebut untuk mereka boleh duduk dalam keadaan yang baik. Dan bila mana mereka ada rumah, maka serba sedikit duit yang mereka dapat daripada kerja-kerja harian dan sebagainya, mereka boleh gunakan untuk benda-benda yang lebih penting, seperti makanan, seperti pendidikan, pakaian untuk anak-anak dan sebagainya. Tapi bila ada isu masalah rumah ini tidak selesai, maka mereka tidak boleh berada dalam keadaan yang baik. Sebab itu NGO yang besar yang faham keperluan di bumi Gaza khususnya, dia akan bantu untuk baik pulih rumah. Dan untuk makluman, dalam perang pada tahun 2014 yang berlaku selama 51 hari, pada Ramadan juga 2014 itu, mungkin ratusan ribu rumah yang telah rosak. Dan sebabnya ialah bila mana Israel masuk melalui jalan darat. Bila mana mereka masuk melalui jalan darat, kawasan perumahan yang keseluruhannya banyak kawasan-kawasan yang telah dihentam, dibedil dengan roket, dengan kereta kebal, dengan serangan daripada tentera itu sendiri, yang menyebabkan rumah-rumah yang tidak siap dibaiki dalam perang 2014 sampai sekarang ini ada sekitar 50,000 buah rumah. Jadi bayangkan 50,000 buah rumah, yang mana rumah ni yang perlu untuk dibaiki ini sekurang-kurangnya dia perlukan kos sekitar $3,000 sebuah rumah, sekurang-kurangnya $3,000 untuk dibaiki. Dan itu adalah satu beban yang sangat besar kepada NGO. Maksudnya sebelum daripada berlaku perang yang baru ini pun sudah ada satu jumlah yang sangat besar yang diperlukan untuk para penduduk ini boleh berlindung di dalam rumah-rumah mereka. Dan selain daripada itu, apa keperluan mereka yang utama ialah bantuan untuk peluang pekerjaan. Sebab itulah kita buat yang kita sebut tadi, Malaysian Business Incubator, yang kita buat secara baru di bumi Gaza ini, yang mana Malaysian Business Incubator ini diberikan peluang pekerjaan kepada para pemuda. Mereka bangunkan ekonomi mereka, mereka bangunkan startup yang mereka nak buat. Mereka berdiri di atas kaki mereka sendiri dan tidak lagi perlu bergantung kepada bantuan yang datang daripada luar. Jadi dua projek ini adalah dua projek yang menjadi fokus kepada kami di Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Dan bila mana rakan-rakan yang lain tanya projek apa nak buat, itu juga yang kami sasarkan. Keperluan-keperluan seperti lain untuk buat masjid lah apa adalah keperluan yang kedua. Sebenarnya ramai ulama disebutkan kat sini, daripada kau bina rumah Allah, baik kau bina rumah-rumah manusia yang perlu untuk tinggal. Bukan sebab rumah Allah itu tidak penting, tetapi di bumi Gaza ni sama macam bumi Syria, sama macam bumi Jordan, jumlah masjidnya sudah terlalu banyak sebenarnya. Daripada kita duk bina masjid yang kosong, baik kita bina rumah-rumah orang, baik kita bina jiwa-jiwa manusia ini supaya mereka mengisi masjid itu terlebih dahulu. Jadi itu pandangan daripada ramai orang ulama kat sinilah. Dan selain daripada itu, barulah jatuh kepada keperluan-keperluan lain seperti bantuan makanan, seperti bantuan pakaian, bantuan untuk pendidikan dan sebagainya. Dan kami di Cinta Gaza Malaysia sebenarnya kami sedang berusaha untuk membangunkan projek-projek jangka masa panjang. Dan kita cuba nak buat satu sustainable environment di dalam bumi Gaza itu sendiri, di mana kita akan galakkan pertanian, perladangan dan sebagainya, dan kita letakkan juga ataupun bangunkan juga tempat-tempat untuk kita
jual outcome tersebut. Maksudnya dalam projek pembangunan ekonomi yang kami pernah buat ataupun sedang buat, kita ada bagi sumbangan kepada peladang untuk mereka tanam tomato dan sebagainya, ada yang buat ternakan ayam dan sebagainya. Dan insya-Allah dalam masa setahun dua ini kita akan bangunkan pula supermarket yang boleh menjadi tempat mereka menjual produk-produk ini. Sebab itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita membangunkan ekonomi Gaza dari dalam Gaza itu sendiri. Bukannya kita dapatkan daripada luar, dan mereka ini perlu menjadi satu self-sustainable society insya-Allah dalam masa yang terdekat. Walaupun kita rasa benda itu susah nak buat sebab mereka berada dalam kepungan, tapi ia adalah achievable. Dan sekarang ini bila mana berlaku peperangan, ada beberapa keperluan lain juga yang menjadi keperluan yang utama. Yang pertama sekali yang kami sedang usahakan bersama-sama dengan rakan-rakan NGO daripada Aid for Palestine dan juga daripada My Aqsa Defenders. Yang pertama sekali ialah rumah-rumah penduduk yang musnah sepenuhnya, yang mana jumlah mereka ini ada 2,000 orang, 2,000 keluarga. Dan 2,000 keluarga ini, rumah-rumah yang musnah ni biasanya akan ada negara luar yang akan datang membantu untuk membina semula rumah-rumah mereka. Tetapi apa yang mereka perlukan ketika ini ialah bantuan kewangan segera untuk membolehkan mereka berdiri semula di atas kaki mereka sekurang-kurangnya dalam tempoh setahun sebelum rumah mereka dibina semula. Jadi mereka ini perlukan bantuan untuk pakaian, bantuan untuk perabot, bantuan untuk sewa rumah dan sebagainya. Yang kedua ialah rumah-rumah yang musnah separa, dan yang musnah separa ini jumlahnya ada sekitar 13,000 rumah. Kita sasarkan ataupun yang diminta untuk disasarkan sebanyak 6,000 buah rumah. Untuk permulaan ni mungkin kita boleh baiki 500 buah rumah dulu. Dengan setiap rumah kosnya adalah sekitar $2,000 sehingga $2,500. Dan ini membolehkan mereka kembali dan tinggal semula di rumah mereka masing-masing. Selain daripada itu, kita juga sedang membuka bantuan untuk kafalah anak-anak syuhada yang baru saja terkorban ayah atau ibu mereka dalam perang yang lepas, yang jumlahnya ada 210 orang ketika ini. Begitu juga kita perlukan bantuan sokongan moral kepada ahli keluarga syuhada itu sendiri, yang mana ada sekitar 254 orang syuhada dalam perang yang lepas, dan juga bantuan rawatan berterusan untuk mereka yang cedera dalam perang yang lepas yang perlukan rawatan susulan untuk sekurang-kurangnya 1 tahun. Jadi projek-projek ini adalah projek-projek yang memerlukan kos yang sangat tinggi. Kita buat apa yang kita mampu untuk first intervention ini di peringkat Cinta Gaza Malaysia bersama-sama rakan-rakan kami. InsyaAllah first intervention kita akan salurkan $2 juta kepada bumi Gaza. Dan walaupun nampak kesannya tidaklah sebesar yang kita harapkan, nampak besar tapi tak sebesar yang diharapkan, apa yang kita boleh itu sampaikan itu, tetapi kita harapkan mudah-mudahan boleh juga memberi kesan kepada penduduk, dan kita harapkan supaya sumbangan daripada kalian yang mendengar boleh berterusan untuk kita intervene dan berikan bantuan yang lebih besar untuk fasa yang kedua nanti. Dan ketika inilah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, sebenarnya mereka sedang mencari di mana umat Islam, di mana pemuda-pemuda, di mana dermawan-dermawan, di mana ibu bapa mereka di bumi Malaysia yang perlu terus membantu mereka, sebab setelah habis perang inilah mereka tersedar bahawa rumah-rumah mereka telah musnah, perniagaan mereka telah hancur, ibu bapa mereka telah syahid, dan ketika ini mereka sedang mencari-cari di mana kita yang nak membantu mereka untuk terus membina semula kehidupan. Jadi jangan putus asa, jangan lemah-lemah, jangan lembek-lembek, teruskan berkongsi rezeki yang ada, teruskan berkongsi doa yang ada, teruskan dengan semangat kesedaran yang ada, ceramah-ceramah, share-share berita-berita yang ada di Facebook dan sebagainya, dan teruskan berjuang insya-Allah untuk mendapatkan keredaan Allah pertama dan pastinya, dan yang kedua untuk membantu pemuda-pemuda penduduk di sini mendapatkan pembebasan negara mereka sebagaimana kita juga telah menikmati alhamdulillah kebebasan dan kemerdekaan negara kita. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Tuan. Sebenarnya banyak lagi persoalan yang ingin kita ajukan, tapi memandangkan masa kita pun telah sampai kepada penghujungnya. So sebelum kita tutup, saya rasa mungkin saya bagi ruanglah kepada Tuan untuk menyampaikan hasrat ataupun impian Tuan lah dalam tempoh masa yang ada, apa yang ingin
Tuan bangunkan selain pada apa yang Tuan telah sebutkan tadi lah, bentuk bantuan, sokongan dari segi kewangan, moral, doa. Mungkin sebagai orang NGO yang terlibat secara langsung di sana, mungkin Tuan adalah impian-impian yang ingin Tuan laksanakan dalam tempoh terdekat ini. Mungkin boleh dikongsikan sedikit sebelum kita akhiri ini. Baik. Terima kasih Cik Fattah. Saya rasalah impian saya ni dia tidak ada kaitan dengan kewangan, dia tidak ada kaitan dengan keperluan untuk kalian sampai ke sini, dia tidak ada kaitan dengan malah mungkin tak ada kaitan secara langsung dengan orang-orang Palestin itu sendiri. Tetapi impian saya ini adalah yang melibatkan kalian itu yang mendengar pada hari ini dan kalian rakyat Malaysia secara keseluruhan. Impian saya ialah untuk kita orang-orang Malaysia menjadi orang-orang yang lebih faham. Kita tak sebut cakna, tetapi kita sebut faham berkenaan dengan isu Palestin. Sebab orang yang faham ni, bila mana dia tahu apa yang Israel sedang buat ke atas orang Palestin, dia tahu sebabnya, dia tahu puncanya, dia tahu kesannya, maka dia akan lebih cakna. Sebab kita ni cakna yang ada pada kita adalah cakna yang kita bina atas dasar kasihan, atas dasar kadang-kadang mungkin persaudaraan. Bila mana kita tengok ada anak-anak yang syahid dan sebagainya, kita rasa dah tolong ni Palestin. Tetapi bila mana habis isu tersebut, bila mana darah berhenti membasahi bumi Gaza, maka orang mula tinggalkan isu Palestin. Tetapi keperluan kita ialah untuk kita faham apa yang sedang berlaku. Dan kita pun tahu masing-masing ada kesibukan masanya, masing-masing ada komitmen-komitmen yang lain. Tetapi kita akan menyediakan peluang yang cukup baik untuk semua orang boleh sampai ke tahap itu, insya-Allah. Sebab itulah sebenarnya kami sedang membangunkan beberapa projek untuk memberikan kefahaman kepada penduduk-penduduk di Malaysia dan di Nusantara berkenaan dengan isu Palestin. Dan antara yang telah kami usahakan ialah sebuah buku question and answers, isu-isu Israel dan Palestin, yang kami akan buat secara e-book dan kami akan sebarkan secara percuma. Dan lebih daripada itu, insya-Allah kita akan buat diskusi mungkin 2 minggu sekali untuk kita bincangkan soalan-soalan tersebut. Mungkin setiap minggu ataupun setiap 2 minggu kita bincang 2 ataupun 3 soalan. Sekurang-kurangnya bila mana kita dengar sekali lagi isu Palestin, ni aku pernah belajar dulu ni, diorang ni rampas bumi Palestin ini, walaupun bumi ini bukan bumi mereka. Akhir sekali mereka duduk di bumi ini 2000 tahun yang lepas. Sebelum dihalau keluar oleh Rom, kawasan mereka ini dijajah oleh Rom. Dan selepas daripada itu, tanah itu diambil oleh orang-orang Islam yang duduk sekian lama. Jadi tanah ini bukan milik mereka. Rupanya mereka ini nak ambil kawasan Sheikhul Jarrah dan juga Silwan di kota Al-Quds sebab mereka nak halau penduduk-penduduk keluar supaya mereka boleh berkuasa dari segi demografi di situ. Jadi kita baca isu, kita tahu apa jawapannya, apa sebabnya. Dan kita boleh menerangkan kepada orang lain tentang jawapan-jawapan tersebut. Sebab dalam perang yang baru-baru ni berlaku, Cik Fattah, alhamdulillah kita tengok kebangkitan kita punya tentera bawang tu, sampaikan mata-mata orang Israel pun pedih. Tetapi kita tak naklah selama-lamanya kita hanya mampu komen mak dia hijau ke, mak dia oren ke, ataupun ayah dia makan cincau dan sebagainya. Itu tidak mencukupi, tetapi mereka perlu sampai ke tahap yang lebih tinggi. Sebab tugas kita sekarang ini ialah untuk menukar world view, untuk kita tukar pandangan masyarakat antarabangsa secara keseluruhan untuk jadi pro kepada Palestin dan meninggalkan kezaliman Israel. Sebab itu sudah mula berlaku dan masing-masing kena mainkan peranan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ikut kita di Facebook, di Instagram Cinta Gaza Malaysia, ikut saya di Instagram, Facebook Nadi Al-Nuri, Telegram Nadi Al-Nuri, dan di situ kita akan war-warkan bila mana kita mulakan dengan projek-projek pembangunan kefahaman kita berkenaan dengan isu Palestin, supaya perjuangan kita ini tidak menjadi perjuangan yang bermusim dan perjuangan kita tidak menjadi perjuangan yang berhenti dengan berhentinya peperangan dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Sebagai kesimpulan, kita harus melihat yang isu Palestin ini bukan merupakan isu Gaza ataupun Palestin semata-mata, tapi ia merupakan isu di peringkat dunia. Malah apa yang berlaku di Gaza itu telah meretasi dari segi agama, budaya, bangsa dan juga sosial sendirilah. Dan kita sebagai rakyat Malaysia dan juga masyarakat dunia perlu sentiasa menyokonglah dari segi perjuangan rakyat Palestin supaya mereka dapat suatu hari nanti mereka akan dapat kebebasan mutlak terhadap negara mereka sendiri.
Saya rasa itu saja, Tuan. Ucapan terima kasih kami daripada Kementerian Sumber Manusia atas kesudian Tuan untuk sama-sama bersama dengan kami dalam siri bicara psikologi, mengupas isu berkaitan dengan Palestin, dan insyaAllah saya mohon agar semua kita yang berada di yang mengikuti secara langsung pagi ini dapat sama-sama membantu, menyumbang berdasarkan kemampuan yang kita ada lah untuk sama-sama menyokong perjuangan rakyat Palestin dan juga orang kata membantu dari segi sokongan moral kepada rakyat Gaza itu sendiri. So, saya rasa itu saja daripada kami, Tuan. Sekali lagi ucapan jutaan terima kasih kami kepada Tuan Nadir atas kesudian dan juga perkongsian yang cukup menarik bersama-sama kami warga kementerian pada hari ini. So, saya rasa itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mohon jugalah kepada semua pendengar di FB, tuan-tuan boleh mengisi borang penilaian program yang kita sertakan di link komen. Dan tuan-tuan juga boleh dapatkan maklumat berkaitan penyaluran sumbangan di ruangan FB kita. Kita paparkan kat situ nombor akaun NGO Cinta Malaysia, Cinta Gaza Malaysia. So tuan-tuan boleh terus menyumbang dari semasa ke semasa dan konsisten lah untuk kita menyokong perjuangan rakyat Palestin demi kelangsungan hidup dan juga mendapatkan kebebasan untuk negara mereka. So setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga kita jumpa lagi untuk siri-siri bicara yang lain. Sekian. Waalaikumsalam.